Itu kalau Syahril menyampaikan pesanan dalam versi Kelantan, ni saya nak bagi pesanan dalam versi Terengganu. Orang Terengganu kata kalau boleh duduk rumah le ni jangan bank gimana. Jangan terbank gimana. Duduk rumah dia buat je kerja rumah tu. Kalau ada anak main dengan anak, kalau boleh masuk. Tapi jangan tubik. Kalau kena tubik kena berdarah polis, jangan nangis. Okey. Itu pesanan saya orang Terengganu. Baiklah, selain daripada dalam PKP ini dan juga bagi kita untuk menangani wabak COVID-19 ini, bukan sahaja secara fizikal kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh kerajaan dan juga pihak-pihak yang berwajib, tetapi kita dapat juga melihat bagaimana sumbangan dari aspek fizik, dari aspek mental dan juga spiritual. Jadi hari ini untuk kita berbicara mengenai apakah inisiatif yang dijalankan oleh JAKIM terhadap usaha untuk kita memberhentikan wabak penularan COVID-19 ini. Bersama saya adalah Ustaz Zakaria bin Othman, iaitu Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM, dan kita akan berbicara dan berkongsi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang inisiatif yang dijalankan oleh JAKIM di saat Perintah Kawalan Pergerakan ini, terutamanya dari aspek bagaimana untuk kita secara rohani dan juga secara menyuntik ke dalam jiwa menerima perkara ini secara positif. Bagaimana Ustaz? Orang Kedah kata awak hampa ketegak sangat. Ya. Kelantan, Terengganu, Kedah. Okey, tadi saya dengar Wan mengulas tentang bagaimana tangkapan dibuat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Masih ada lagi yang orang kata ketegak, degil ataupun tak mendengar arahan. Jadi masih lagi yang ada nak pergi ke masjid, ada lagi nak solat jemaah, walaupun arahan telah pun dibuat supaya kita solat jemaah boleh tapi di rumahlah. Ya, arahan tu jelas. Arahan tu jelas. Dan bahasanya mudah. Bahasanya mudah. Kalau nak pergi beli barang pun ketua keluarga saja. Kan, kalau macam saya, ketua keluarga saya, isteri saya. Dalam PKP inilah. Dalam tempoh PKP. Tukar kontrak. Sebab kalau nak pergi ke kedai nak beli barang runcit, dia tak yakin dengan saya. Jadi dia ambil alih lah pergi beli barang. Jadi saya duduk di rumah. Maksudnya list tu Ustaz belum dapat tak boleh nak bezakan lagi lah. Tak dapat pengiktirafan lagi. Tak dapat pengiktirafan. Silakan. Dalam konteks agensi agama di peringkat persekutuan, kita agensi di bawah Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Kita ada 14 agensi. Ada agensi dalam berbentuk kerajaan seperti JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Kita juga ada agensi berbentuk JLC, anak syarikat, seperti IKIM, seperti TV Hijrah. Kita ada agensi seperti perbadanan, seperti Tabung Haji, Mawid. Kita ada yayasan seperti YAPIM, Yayasan Wakaf, YADIM. Jadi Yang Berhormat Menteri sudah memberi tugas itu masing-masing. Ada yang berbentuk bantuan, inisiatif bantuan fizikal, bantuan makanan, bantuan kewangan dan sebagainya. Ada juga Yang Berhormat Menteri minta kita bagi bantuan berbentuk kerohanian, kejiwaan. Tadi isunya tadi kenapa orang degil, kenapa orang stres, kenapa orang panik, itu adalah masalah kejiwaan ataupun kerohanian. Kita kena ambil perhatian kepada dua isu. Satu, fizikal, ya, kerajaan telah mengumumkan prihatin bagi pelbagai insentif dan sebagainya. Dari satu sudut aspek lagi ialah aspek kejiwaan. Kita tak mahu ada yang tertekan, frontliner, petugas barisan hadapan yang tertekan, masyarakat yang tertekan. Kita nak bagi inisiatif bantuan ini supaya selari antara fizikal dengan juga kejiwaan. Di JAKIM, kita memberi tumpuan dalam aspek pembangunan kerohanian. Setiap hari kita keluarkan kempen-kempen supaya memperbanyakkan doa, duduk di rumah bersama ahli keluarga. Kita terbitkan kit keluarga produktif, ya. Satu panduan apa yang boleh kita buat dalam tempoh PKP ini, apa yang boleh kita buat supaya mereka itu faham dengan panduan-panduan yang telah pun kita susun atur. Kita juga setiap hari kita buat live tadabbur Al-Quran, memahami isi-isi Al-Quran supaya relate kan, kita sesuaikan dengan situasi. Secara langsung di mana? Di live FB JAKIM, Facebook JAKIM, dan juga di 3 buah masjid utama di bawah JAKIM, iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan. Setiap malam antara Maghrib Isyak itu kita buat live FB tazkirah online.
Kalau nak pergi masjid dah tak dapat sekarang ni. Ada yang teringin nak dengar tazkirah, nak dengar kuliah dan sebagainya. So kita buat alternatif, kita buat kuliah secara online. Ketiga-tiga masjid. Ketiga-tiga masjid itu. Selain daripada itu juga, kita juga berterima kasih kepada RTM kerana memperuntukkan 1 jam bermula pada hari semalam 30 hari bulan. 1 jam antara jam 7 hingga jam 8 kita membuat satu program Al-Musa'adah. Jadi program ini kita isikan dengan pembangunan kerohanian untuk kita memberi kefahaman apa yang perlu kita buat dalam tempoh PKP ini, Wan. Tapi dalam masa berbaki 2 minggu ni, kalau kita lihat inisiatif yang telah dijalankan oleh JAKIM itu telah berlangsung lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Betul. Kita ada lagi 2 minggu. Apa sebenarnya kepentingan elemen-elemen kerohanian ini, terutamanya dalam waktu yang kritikal ini? Betul. Kita cuba nak memberi kefahaman yang jelas tentang pentingnya kita melihat sesuatu isu, sesuatu masalah ataupun dalam konteks ini wabak dari perspektif kerohanian. Kalau kita melihat ujian ini dari perspektif fizikal saja, kita akan jadi stres, kita akan jadi tertekan, kita akan jadi panik dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif kejiwaan, kita melihat antara ada kuasa lain yang menginginkan sesuatu. Sehingga kita diviralkan bagaimana Perdana Menteri Itali, kan, saya tak pasti betul ataupun tidak, tapi diviralkan bagaimana dia kata dia sudah melakukan pelbagai usaha untuk menyelamatkan rakyatnya tapi tak berjaya, yang dia hanya berserah kepada kuasa langit, dia sebut. Jadi dalam konteks ini kita kena yakin dari aspek ketuhanan. Kejiwaan ini adalah bagaimana kita nak mendidik dan memberi kefahaman kepada rakyat kita tentang pentingnya kita kembali kepada ketuhanan. Kalau kita melihat suatu isu itu secara positif, artinya ini adalah suatu benda yang memberi positif kepada kita, maka kita dapat menghadapi suatu isu itu dengan cara yang lebih terbuka, dengan lebih tenang. Tetapi kita tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh banyak pihak, keselamatan, kesihatan, perubatan dan sebagainya untuk kita sama-sama menangani isu ini. Betul. Minggu lepas saya sempat menemu bual salah seorang tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia juga, dia kata kita harus pandang tempoh PKP ini sebagai satu bonus yang diberikan kepada kita. Betul, Wan. Terutamanya kepada orang ahli berkeluarga. Jika selama ini kita berada di pejabat, kita akan fikir nak ambil cuti untuk bersama dengan anak. Tetapi ini seolah-olah dirancang, bukan seolah-olah dirancang, tetapi diberikan masa memang betul-betul untuk kita merapatkan diri kita dengan kekeluargaan. Ada hikmahnya, Wan. Ada hikmahnya, kan. Dan kalau kita lihat juga dalam fasa 4 minggu ini, dalam tempoh PKP ini, kalau Ustaz ceritakan tadi, banyak lebih kepada komunikasi sehala antara JAKIM melalui media sosial, Facebook, tazkirah secara online dan sebagainya. Jika masyarakat ingin dapatkan khidmat nasihat JAKIM, bagaimana hala seterusnya? Saya terlupa nak sebut tadi, kita ada satu inisiatif iaitu khidmat nasihat yang diberikan secara percuma. Kita ada 18 kaunselor sukarelawan yang di bawah JAKIM, kita namakan KSK Care Center. Jadi KSK Care Center ini selalunya beroperasi sebelum ini di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, tapi oleh kerana PKP ini kita beroperasi secara dalam talian. Jadi kepada sesiapa sahaja yang inginkan perkhidmatan percuma, khidmat nasihat ataupun psikospiritual, rawatan kejiwaan, kerohanian ini, kita boleh daftar melalui bit.ly/ KSK Center JAKIM. Jadi dia perlu sedikit isi borang dalam maklumat peribadi di situ, dan kaunselor akan menghubungi. Kita bekerja 7 hari antara pukul 10 pagi hingga 4 petang setiap hari, dan kita boleh isi borang permohonan itu, dan kaunselor bertauliah akan menghubungi dan akan berkomunikasi secara dalam talian. Dan juga kalau kita lihat beberapa hari lepas juga dilancarkan pada 24 Mac lalu, yang mana Yang Berhormat Menteri telah melancarkan tabung musaadah COVID-19 oleh JAKIM. Jelaskan secara terperinci.
Tabung Musaadah ini juga adalah merupakan salah satu inisiatif yang dibuat selain daripada agensi-agensi lain di bawah YB Menteri Hal Ehwal Agama seperti MAUI, YAPIM, JAWI yang begitu bergerak aktif membantu golongan yang terjejas akibat PKP ini. Di peringkat JAKIM, kita juga telah pun melancarkan, Yang Berhormat Menteri melancarkan pada 24 Mac yang lalu, dan alhamdulillah ramai banyak pihak yang telah pun memberi sumbangan kepada tabung ini. Dan pagi ini jam 11.30 pagi, Yang Berhormat Menteri juga akan memberi agihan kepada kumpulan-kumpulan yang terjejas ini untuk agihan, dan ini adalah sebagai sedikit pada inisiatif JAKIM untuk membantu selain daripada memberi bantuan kepada golongan yang terjejas ini, kita juga memberi bantuan kepada pihak hospital yang sangat memerlukan keperluan dan juga kelengkapan untuk sebagai dalam tempoh PKP dan juga rawatan COVID-19 ini. Jadi saya ingin merayu bagi pihak JAKIM kepada anda yang di luar sana untuk memberi sumbangan, boleh membuat secara bank-in ataupun cek dan sebagainya atas nama tabung bencana atas nama tabung bencana, nombor akaun Bank Islam Malaysia Berhad 160270101528. Saya ulangi, 160270101528, boleh bank-in dan sebagainya, dan insya-Allah JAKIM menjadi orang tengah untuk menyalurkan kepada pihak yang memerlukan. Setakat ini bagaimana keadaan tabung tersebut? Adakah dana itu cukup memuaskan? Alhamdulillah, kita fokus kita kepada JLC dan juga pihak-pihak korporat, kerana di JAKIM kita ada satu sekretariat dakwah korporat yang terdiri daripada JLC, anak-anak syarikat kerajaan ini kita kumpulkan dalam satu sekretariat seperti Telekom, Petronas, Tabung Haji, Bank Islam dan macam-macam lagi. Dan sebelum ini lagi, dan kita telah membuat beberapa program secara bersama dengan pihak-pihak korporat ini. Jadi dalam tempoh PKP ini, sekali lagi kita berkolaborasi dengan pihak-pihak korporat ini, dan alhamdulillah mereka memberi sumbangan untuk bersama dengan JAKIM menggerakkan tabung Musaadah COVID-19 JAKIM ini. Ustaz, di hujung-hujung inilah Ustaz, mungkin ada sedikit pesanan daripada JAKIM ataupun Ustaz sendiri nak beri nasihat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Boleh juga dalam logat Kedah tadi, hujung-hujung pun boleh, tak ada masalah. Kita ramai yang menonton Ustaz. Okay, alhamdulillah. Apa yang saya nak sampaikan adalah bagaimana kita tak boleh nak tinggalkan doa, khususnya kita sebagai umat Islam ini, kerana apa sahaja doa silahul mukminin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Jadi kita diajar apa sahaja aspek, kita nak makan doa, kita naik kenderaan doa, kita nak buat kerja berdoa, dan apa saja kita diajar supaya berdoa. Dalam tempoh PKP ini kita ingin mengajak seluruh masyarakat untuk kita berdoa, memohon agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya selamat diri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, rakan sekerja kita dan masyarakat seluruhnya, dan masalah ini dapat diselesaikan dengan segera. Mungkin ada talian yang boleh dihubungi JAKIM hotline? Okey, kita sekarang ini segala perhubungan melalui telefon kita putuskan. Kita ada, cuma kalau nak berhubung dengan JAKIM boleh melalui email ukkjakim@islam.gov.my. UKK artinya Unit Komunikasi Korporat, UKK JAKIM rapat @islam.gov.my, dan 24 jam kita lantik seorang pegawai yang memang tugas dia untuk handle ataupun berkomunikasi dengan pelanggan. Dan pegawai itu juga adalah frontliner dalam tempoh PKP. Layak mendapat bantuan. Layak mendapat bantuan pasal frontliner. Kita pun sebenarnya kita juga frontliner. Sebab tu kita kata penonton di rumah, duduk di rumah, sebab kami yang bekerja yang menyampaikan maklumat kepada anda semua ini adalah orang-orang yang di barisan hadapan yang akan memberikan berita yang tepat dan sahih kepada anda. Apapun, kita berehat seketika. Terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas perkongsian bagaimana JAKIM memberi sumbangan dari aspek kerohanian dan kejiwaan kepada kita semua. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.